إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga itu. Dan ketiga, sempurnakan basuh pada anggota wudu dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebihan. Sempurna dia tapi tidak sampai israf. Sempurna mana ratanya, kali dia 3 kali wudu ya basuh dengan sempurna. Itu zahir. Adapun yang batin dia sebagai yang Imam Ghazali sebut begitulah. Setiap kali kita basuh yang zahir, maka basuh yang batin sekali. Manakala kita basuh muka, kita basuh yang batin dengan taubat dari segala anggota yang ada di kawasan muka. Taubat daripada melihat benda yang diharamkan, taubat daripada menuturkan percakapan yang tidak diizin dan seterusnya. Adapun pakaian pula, maka sempurna itu dengan 3 perkara dalam sembahyang. Pertama, bahawa adalah ia halal. Itu yang pertama. Apa ibadat pun, apa yang kita gunakan, makanan, pakaian dan sebagainya, mestilah diambil dari yang halal. Kalau yang tidak, maka ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam mana hadis yang sahih disebut, seorang yang berjalan dalam keadaan, kalau kita lihat memang ada kasihan belas, ash'as, aghbar, rambut kusut nasai, badan berdebu. Itu kalau kita lihat orang macam dalam padang pasir, kita akan rasa kasihan. Maka Allah Ta'ala lebih kasih daripada kita lagi. Tetapi jangan langgar syarat. Jadi orang yang dalam keadaan begitu, tiba-tiba Rasulullah SAW menyatakan mat'amuhu haramun wa wudiya bil halal malbasuhu haramun fa'inama yustajub fa'inama yustajabu lahu. Tiba-tiba makan dia tak halal, pakaian dia dipakai tidak halal. Maka di manakah Tuhan nak mustajabkan permohonan dia? Jadi Allah Ta'ala Maha Pengasih, penyayang, tapi jangan langgar syarat ni. Maka Imam Nawawi menyatakan kulu minat tayyibat wa manus salihat. Firman Allah Ta'ala kulu minat tayyibat, makan daripada yang baik, mana yang halal. Kemudian barulah wa manus salihat, anda akan mengerjakan amal yang salih. Maka amal salih itu letak dia nombor 2. Yang pertama ialah aklul halal, makan yang halal. Jadi makan halal itu manzilatul syarat, dia duduk pangkat seolah syarat. Kalau kita semayang, syarat dia tak ada, tak cukup, tak sah. Syarat semayang masa waktu zuhur, tiba-tiba dia semayang zuhur pukul 11.30 pagi. Mana nak sah semayang, tak masuk syarat, tak kena. Menghadap kiblat, dia bantai tu balik kiblat. Orang kiblat sini, dia balik kiblat tu balik, tak sah semayang. Satrul aurah, semayang tutup aurat, dia akan semayang muka sebelah pendek. Contohnya. Jadi mana bila syarat tu tidak terwujud, maka ditolak. Maka syarat di sini ialah aklul halal, pastikan makan halal. Dan di sini pakaian kita pakai sumber yang betul-betul halal. 1. Yang kedua, suci daripada najis yang tiada dimaaf. Bagaimana dalam fiqh najis ada 2, 1 dimaaf, 1 tidak dimaaf. Maka di sini dia kata najis yang dimaaf. Apa mana najis dimaaf, mana najis tu tetap najis, cuma dimaafkan, boleh dalam sembahyang. Contoh darah yang sedikit, darah tu kalau najis, jadi terkena kat badan kita sikit kita ni, tertampar nyamuk tu, nyamuk tu jatuh, darah tu lekat sikit, maka 3 tu boleh sembahyang teruskan. Darah tetap hukum dia najis, cuma najis yang dimaafkan. Kalau tak dimaaf, maka batal sembahyang. Tai cicak ke, cik ayam ke, berkena kan, itu batal sembahyang. Jadi keduanya suci
najis yang tiada dimaafkan. Mana pada diri dia, badan dia, pada pakaian dia, dan juga pada tempat sembahyang. Yang dikendaki tempat sembahyang itu ialah mahal salah, tempat yang kena anggota sembahyang dia dan kain dia. Dia duduk tadi, mana tangan dia kena lutut, dia kena pinggan, sama baju dia, lekung dia, kalau perempuan semua yang kena tu, itu dia panggil tempat. Manakah tempat tu tak suci, tak sah sembahyang. Tempat yang kena anggota dan badan kita serta pakaian taklah bersih. Kalau tak bersentuh, di muqabalah, bertemu, bertentang, itu tak batal. Contoh kita sembahyang, atau kita punya sejadah ada tercicak, dan tercicak tu duduk di tengah-tengah. Sekira-kira kita sujud tak kena, dia membetuli je, itu tak apa, sah sembahyang, sebab dia tidak menyentuh. Jadi jangan tersentuh najis saja pada pakaian, badan dan tempat kita sembahyang itu sendiri. Habis itu menyatakan bahawa sembahyang ni cantik, dia nak bersih. Zahir ni, ini boleh masuk zat bersih, yang batin atau lagi tinggi. Yang ketiganya bahawa adalah ia muafakat dengan sunnah. Seelok-elok pakaian tu kita pakai muafakat dengan sunnah. Dan jangan ada pakaian itu atas jalan takabbur dan ujub dan megah. Dia pakai itu, wah, ni kan nak sembahyang ramai masjid kan, pakai yang pelik-pelik. Yang mahal-mahal punya, tujuan ni tengok, nanti orang tengok standard sikit lah. Ini pakai tempat nak standard sembahyang, tempat nak menghinakan diri, nak melantaikan diri selantai-lantai. Sebab orang yang tidak boleh merendahkan diri, tak akan dibuka pintu ma'rifat oleh Allah Ta'ala. Sebab membesarkan diri itu perangai iblis. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, kata iblis. Aku dari api, Adam dari tanah, dari tanah tu. Padahal kau ikut sifat, tanah lagi baik daripada api. Tanah kata kita lambung, dia tu ke bawah, lambang ke kerendahan, ketawadukan. Kalau api tercucur, dia naik ke atas, lambang takabur. Jadi sifat itu semua kena buang, buang zahir dan batin. Pakaian yang elok, pakaian putih, pakai pakaian Rasulullah SAW, jubah. Tidak pun sunnah yang wajib ialah menutup aurat. Apa saja pakaian asal tutup aurat atau lepas itu. Cuma ahwal yang lain kalau dapat dibuat lagi baik. Kemudian ada pun memelihara waktu itu. Kesempurnaannya pula 3 perkara. Pertama, bahawa ada ia mata, bahawa ada ia mata engkau melihat akan matahari dan bulan, bintang, dan engkau amat-amat akan dia bagi hadir waktu. Mata yang kita tengok ni, kalau kita gunakan mata zuhur, mengikut dalam hadis sahih bahawasanya apabila gelincir matahari, matahari dia kalau tak ada zawal, tak ada bayang rembang dia, tu biasa dia istiharkan kerana setahun sekali matahari betul-betul duduk tengah, dia tak ada sengit-sengit pak, dia punya apa, falak dia tu kan. Tu kita boleh cam Kaabah. Tu dia orang tunjuk tu masa matahari tepat istiwa, kemudian dia ambil ketiga waktu bila masuk zuhur tu, tu dia ambil daripada situlah. Maksudnya kalau kita lihat dengan matahari, bayang tu itu masuk waktu dipanggil yakinan, secara yakin. Kalau kita tengok jam, itu bukan yakin, itu zan. Maka zan dipakai, boleh buat sangka. Dia tengok jam tadi kan, dia dah masuk ni zuhur, pukul apa, pukul 2 lah contoh, tu dah masuk lah. Bahawa bila pukul 2, kalau diukur barang, memang bayang tu dah beralih daripada tempat tu, dah pergi ke sana. Mana matahari dah pergi ke arah sebelah, terbenam dia. Kalau asar, dia lebih daripada kayu pengukur. Kayu pengukur kita 1 kaki, jadi bila bayang tu pergi 1 kaki, dia lebih sikit saja, dah tu confirm tu. Itu masuk asar secara yakin, walaupun orang berlembang. Kita tengok ukur matahari, kalau asar ni biasa cepat, kita punya jam lambat, kadang 15 minit. Biasa ukur tengok
kayu pengukur atau kaki. Jadi bila bayang tu dah jadi sekaki, dia lebih je sikit dia tu, tu memang dah masuk, yakin. Tiba-tiba kita tengok dah lebih, kerana kat senti orang belum bahasar ni, tengok jam belum masuk ni, kita pun semayang. Apa hukum semayang dia? Sah. Sebab apa? Semayang tu ialah syarat dia masuk waktu, bukan orang bang. Dan kau semayang orang belum bang, kalau gitu orang tak bang kau tak semayang lah. Main rosak tunggu-tunggu mana dah pun 5:30 tak ada azan lagi, 6 tak ada azan asar, tak payah semayang dia. Anak tak semayang masa tak ada ngombang, maut je. Semayang didulukil waqt, masuk waktu. Sebab tu kita tengok pada kalender tu kan, jam tu dia tunjuk inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang tu ialah kewajipan yang berwaktu. Habis orang azan tu sunat. Dia tak azan pun semayang kan semayang. Ya. Cuma dalam azan tu ada khilaf dua ulama. Kita semayang, azan sebab azan tu sebab masuk waktu, atau semayang sebab azan lis-salah. Azan tu kena semayang atau azan kena waktu. Kalau azan kita pakai pendapat disebut dalam Al-Ashbah wa Nazail, kitab Qawaid al-Fiqhiyah oleh Al-Imam Suyuti. Kalau kita pakai kaul mengatakan azan kena sembahyang, maka tiap-tiap kali kita nak sembahyang kena azan, walaupun waktu dah tengah. Dia sembahyang zuhur pukul 2:30, padahal orang dah azan lama dah, maka dia kena azan. Tapi azan tu dia lah, jangan pergi kat masjid azan pula terpanjat orang. Pukul 3 azan lagi, 3 suku orang lagi azan. Lama kat asar kan 12 azan, mabuk pada orang kampung ni yang nak kiamat pun gitu. Azan tu dia dia azan, aku belahan, kemudian dia sembahyang sunat, tamat sembahyang. Itu satu pendapat yang mengatakan azan di salah. Kalau azan di waktu salah, kita azan tu kena menandakan masuk waktu. Maka kalau dah lepas ke depan tak payah azan. Masuk waktu zuhur 1 lebih, tiba-tiba dah pukul 2, dia tak payah azan, sembahyang kamat dia. Itu dua pendapat. Jadi kalau orang tanya, saya pernah mengajar, bila orang tanya, kita waktu tu kebetulan apa, mengajar dia derajat sikit, masalah banyak bincang-bincang, terlajak dalam 5 minit. Jadi muazzin tanya, nak azan ke tak tu? Nak azan ke tidak? Kita kata mana-mana boleh. Dia tanya lagi, mana satu? Nak azan tidak? Kita kata mana-mana boleh lah. Dia waktu panjat azan, 2 kaul ada. 2 kaul ada, nak pilih azan boleh? Pendapat yang pertama, kalau kata azan kena waktu sembahyang, waktu dah masuk, tak payah azan, kamat je lah, main sunat kamat boleh. Lepas tu kalau kita pergi ke Fatani, kita mengaji Fatani dulu. Kalau azan isyak ni, saya ingat berselisih yang banyak. Pondok ni azan, kejap-kejap 2 minit pondok tu pula azan, 2 minit lagi pondok ni pula azan. Dia satu kawasan, satu kampung kan ada 3-4 kawasan pondok. Tu bulan lain dekat-dekat. Sedap betul. Bila masing-masing kalau baca ngam-ngam tu isyak, dia berhenti ada azan isyak. Ada setengah terlajak 2 minit, tu dia azan. Bila sana pula azan. Itu kalau dia pakai kaedah apa? Azan lis-salah, azan sembahyang, azan habis. Jadi kalau malam lihat bulan, bintang, dia tahu lah tu cara kedudukan kiblat, kedudukan masa waktu. Keduanya telingamu itu mendengar kepada mana kepada azan, terus tengah daripada perkara yang berhubung memelihara akan waktu. Telinga dengar azan, masuk. Dan ketiganya, hati kamu memikirkan janjian bagi waktu. Hati kamu sentiasa mengingati akan hukmil waqt, mana hukum waktu tu sentiasa ada. Iaitulah dalam satu waktu manusia itu ada berlaku taat, ada berlaku maksiat, ada berlaku nikmat, ada berlaku bala. Dan setiap saat manusia tak lepas dari salah satu. Mana bila dia buat taat, cara dia mana syarat ajar, hendaklah dia bersyukur kepada Allah
dan memandang kurnia-Nya. Ya, jangan sekali-kali kita buat ibadat kita pandang diri kita. Habis jawabnya terbalik. Aku ni hebat, aku ni handal, siapa boleh lawan aku? Oh, habis tadi babas. Ada cara hukum waqt, hukumil waqti ni. Kalau terkena maksiat cepat taubat. Kalau dapat nikmat guna pada jalan syukur jalan Ta'ala. Dan kena bala mana sabar. Ada tiap-tiap waktu tu ada proses waktu yang membawa dia dekat dengan Tuhan ni. Kemudian ada pun menghadap kiblat. Itu kesempurnaan ni. Menghadap kiblat ni panggil apa? Syarat. Syartun min syurutis salah. Satu syarat daripada segala syarat sah sembahyang. Mesti dia menghadap akan kiblat. Dalil fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dalam kamu hadapkan dada kamu, diri kamu kepada Masjidil Haram. Itu makna Kaabah. Itu maknanya dia syarat. Jangan pula dia buat kepala dia betul dia kata kita semayang Tuhan tahu mana-mana menghadap pun boleh. Jangan. Sebab menghadap itu bukan kita, ini Allah Ta'ala suruh. Quran nas ada. Semayang hadap wali syatral masjidil haram. Itu antara syarat mana belum. Syarat dengan rukun apa itu? Syarat di luar. Ya, ma yatawaqqafu sihhatus salah. Sihhatus salah. Barang yang terhenti semayang dengan dia. Kalau dia tak ada semayang tak sah. Masuk waktu, kalau tak masuk waktu semayang tak sah. Ngadap kiblat, kalau dia bantai semayang dia tahu kiblat, dia pusing buat lain, batal semayang dia. Ya, itu maknanya syarat benda luar. Ada pun rukun dipanggil mahiyatus salah, hakikat diri semayang tu sendiri. Berdiri, rokok, ya, bacaan, takbir, tahiyat. Di mana ulama pecah tiga. Ada rukun qalbi, niat. Ada rukun fi'li, itu qiyam, rokok, i'tidal. Ada rukun qalbi, jenis bacaan. Rukun qauli, jenis bacaan Fatihah, baca tahiyat akhir, selawat atas Nabi dan tahiyat akhir dan salam. Dia rukun tak banyak kan. Rukun qauli dia 5 kan. Takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian tahiyat akhir, selawat dan akhir, beri salam. Tu yang lain tasbih apa semua tu semua sunat. Yang lain sunat. Yang tu yang rukun 5 tu. Rukun qauli. Yang kedua, bahawa engkau hadap kepada Allah Ta'ala dengan hati kamu. Mana kiblat tu ada 2. Satu kiblat zahir, satu kiblat batin. Kiblat zahir menghadap Ainul Kaabah, di Kaabah. Kiblat batin menghadap akan zat Allah Ta'ala. Apa makna zat? Kita ingat akan kebesarannya, keagungannya, kedahsyatan dia. Sentiasa terasa keagungan. Itu dipanggil hati itu tawajuh, menghadap Tuhan ni. Dan yang itu yang mahal. Yang tu yang dikira sembahyang tu dia terima atau tidak situ. Aqimis salah li zikri. Dirikan kamu ke sembahyang, tujuannya apa? Li zikri, untuk kamu hadir hati, ingat menghadap kepada Allah Ta'ala. Itu di antara apa? Tujuan sembahyang tadi. Kalau tak ada khusyuk, yang rugi. Dan ketiganya, bahawa engkau khusyuk dan tawaduk dan tazallul, merendahkan diri. Itu maknanya tawaduk. Dan tazallul, menghinakan diri kepada Ta'ala. Kita masuk sembahyang tu kita rasa kita adalah orang yang paling hina di kalangan manusia. Dengan dosa kita lebih banyak kita rasakan. Ya, jauhnya masih di kita, lalainya kita. Masuk dengan cara sedemikian, mohon pertolongan ya Rab, engkau saja maha mengetahui betapa jauhnya aku, betapa banyaknya kesilapanku, betapa lalainya aku. Itu kita minta dalam sembahyang tu. Kemudian minta, ya Allah, tariklah qalbiku menghadapmu. Itu yang terbaik lah kita minta, supaya hati kita kekal mutawajjihan ila Allah Ta'ala, bertawajuh menghadap kepada Ta'ala. Yang kedua, bahawa engkau hadapkan ni kiblat batin, akan batin hatimu tadi. Ya, hadap kepada Ta'ala dengan hati. Hati itulah dipanggil hakikat diri kita. Dan ketiganya, bahawa engkau khusyuk dan tawaduk. Ya, merendahkan diri, tawaduk dan tazalul, merendahkan diri dengan anggotamu. Berlambang kita, kalau anggota yang paling dekat sekali dengan Tuhan ni, dekat pada makna, ialah ketika sujud. Sujud adalah tempat paling dekat hamba. Maka di situ suruh kita banyak berdoa kepada Ta'ala, minta tetap iman, mati dalam iman, nanti dalam ma'rifat yang khasah, dan seterusnya lah dalam sujud.
Ya, banyakkan akan sujud, banyak kelebihan. Bila kita sujud dia, iblis dia melaung kan, melaung dia. Aku disuruh sujud, aku ingkar. Anak Adam disuruh sujud, dia sujud. Oh, satu tamparan besar kepada iblis yang sombong bodoh. Satu lagi, ada pun niat, maka kesempurnaannya 3 perkara, bahawa engkau ketahui apa sembahyang yang engkau dirikan. Sembahyang kita tahu, Allahu Akbar, kita tahu aku sembahyang pada zuhur, pada asar kita. Yang kedua, suci daripada najis. Mana tadi? Mana tadi? Pertama, bahawa engkau ketahui apa sembahyang engkau dirikan. Itu yang pertama. Mana kita sembahyang tu kita tahu, zuhur ke, asar ke, biar ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ya. Qasad, aku sembahyang. Ta'arud, itu bentang ke sembahyang apa, zuhur ke, asar ke. Ta'yin, kita tentukan, aku sembahyang fardu, kemudian zuhur atau ta'yinkan waktu. Ta'arud tu fardu atau sunat. Yang kedua, bahawa engkau ketahui bahawasanya engkau berdiri antara hadapan Tuhanmu. Waktu Sayyidina Hasan cucu Rasulullah SAW, bila ambil dia sembahyang, muka dia yang cantik tu pucat. Ya, sebab Sayyidina Hasan banyak mirip arah ke atas kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Husain belah bawahnya. Jadi bila dia ambil sembahyang tu, muka dah pucat, muka paling cantik tu dah pucat. Orang tanya dia, kenapa jadi begini? Dia kata, kau tak perasan, kau nak menghadap ni siapa? Ini bukan raja, bukan sultan, bukan agung. Ini Malikul Muluk, raja segala raja. Allah Ta'ala, kau tak perasan juga? Itu makna sentuhan kalbi. Mula ambil semayang dah terasa dah. Nak menghadap kalbi kita kepada Ta'ala. Menghadap sini, menghadap cara makna, merasakan, bukan menghadap nampak depan kita ni. Tuhan Maha Suci dari tasyabbuh dengan khalaik. Tuhan Maha Suci daripada bersamaan dengan makhluk. Dia mukhalafah. Tuhan hakikat dia yang maha dahsyat kebesaran. Yang kedua, bahawa engkau ketahui bahawa bahawasanya engkau berdiri antara hadapan Tuhanmu. Ya, bukan makna Tuhan di depan, maknanya menghadap hati, melihat akan diri kau. Kita sembahyang ni dalam permatian, tidak ada satu saat pun insan atau makhluk lain terlepas daripada ta'aluk sama dan basar, dengar dan lihat sentiasa. Rasakan hebat. Maka engkau berdiri dengan haibah dan sakinah. Haibah merasa gerun kebesaran Tuhan, dan sakinah tenang yang merendahkan diri kepada Ta'ala. Dan ketiganya, bahawa engkau mengetahui bahawasanya ia mengetahui akan barang dalam hatimu. Apa yang di dalam hati kita, dia ingat betul menghadap dia ke, atau khayal pun dekat lain, jabat ke laut ke darat ke semua, dalam ilmu Tuhan. Maka oleh kerana itu dia mendidik, dia merasakan dengan ilmu tadi, mendidik keikhlasan bahawa hati kita betul menghadap, tidak berpusing ke arah lain. Makam ibadat zahir dah betul lah, kiblat zahir. Kalau makam atas lagi ubudah, ubudiyah dan udah dia rohani. Kalau kita nak rohani dia pusing tempat lain, bermakna dia tak menghadap. Dia tak menghadap, rosak sembahyang tu kosong. Bahawa engkau ketahui bahawa engkau berdiri di hadapan Tuhanmu, dan ia melihat akan dikau, maka engkau berdiri dengan haibat dan sakinah, dengan tenang. Sebab kita menghadap ni raja besar. Dan satu lagi, ketiganya, bahawa engkau mengetahui bahawasanya ia mengetahui akan barang yang di dalam hatimu. Kita terasa kita sedang ditilik oleh Allah. Maka selesaikan, mana kosongkan olehmu daripada membimbangkan daripada pekerjaan dunia. Ya, sembahyang tu jangan ada langsung ingatan lain, melainkan terus fokus kepada Allah Ta'ala. Latih. Kalau dapat 5%, bangun lagi sembahyang sunat sampai dapat 10, 15 boleh naik sampai dia cantik. Ya. Pada yang angkat dia sembahyang, hati dia mi'raj terus ke hadrat Tuhan. Itu sembahyang yang lebih hebat kedudukan dia dan lebih hebat kelazatan dia. Habis.
Kemudian ada pun takbir, maka kesempurnaan ini dalam 3 perkara. Wallah.